Ladies and gentlemen, the Prime Minister. A very good evening to all of you. Welcome to ITE headquarters and College Central. It's a beautiful campus, energetic students, passionate lecturers, a splendid place for my National Day rally. They've been very great hosts to me, and I should start by saying thank you very much, ITE. Now let me begin business as usual, starting in Malay. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saudara-saudari sekalian, bulan Ramadan lalu saya sempat ke Masjid An-Nur untuk majlis berbuka puasa. Ia baru saja dipertingkat dan diperluaskan. Saya gembira melihat hasilnya. Sungguh cantik sekali. Saya juga kagum dengan semangat kesungguhan anggota jawatankuasa dan para relawannya. Mereka giat cari dana, mendekati penduduk, dan bantu golongan susah. Inilah semangat gotong royong yang wujud di Singapura, dan saya harap ia akan terus mekar. Pembangunan Masjid An-Nur mencerminkan kemajuan baik program peningkatan dan pembangunan masjid. Dalam masa beberapa tahun lagi, 3 masjid baru akan dibina di Woodlands, di Jurong West, dan di Punggol. Ini dia masjid yang akan dibina di Punggol. Ini bermakna akan ada 18,000 ruang solat tambahan menjelang 2016. Tentu sekali, ini berita baik untuk umat Islam. Dalam kita membina prasarana bagi masyarakat, kita juga pastikan budaya dan warisan kita terpelihara. Taman Warisan Melayu telah dibuka semula September lalu. Ia semakin popular. Banyak persembahan budaya diadakan di sini. Tahun lalu, saya juga sentuh tentang Wisma Geylang Serai. Reka hiasnya baru terpilih. Saya tidak sabar untuk lihat bagaimana rekaan yang cantik ini menjadi nyataan nanti. Saya yakin Anda juga tidak sabar menantikannya. Sepanjang setahun lalu, rakyat Singapura berbincang tentang masa depan kita bersama melalui perbincangan kita Singapura Kita atau OSC. Orang Melayu aktif dalam usaha di peringkat nasional ini. Selain OSC, orang Melayu juga anjurkan suara musyawarah yang membincangkan isu-isu yang lebih khusus kepada masyarakat Melayu sendiri. Rata-rata orang Melayu Singapura kongsi keprihatinan rakyat Singapura yang lain, yaitu 5P. Apa itu 5P? Perumahan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pekerjaan, dan peluang. Itu dia 5P. Ini mencerminkan betapa sepadunya masyarakat Singapura. Singapura kini berada di satu titik peralihan. Dalam dunia yang sedang berubah, kita mahu Singapura terus menjadi titik merah yang bersinar-sinar. Setiap kita ada peluang untuk maju dan tingkatkan diri di sekolah maupun dalam kehidupan. Anda semua jangan bimbang tentang soal penjagaan kesihatan atau hari tua. Janganlah bimbang tentang perumahan. Setiap orang boleh miliki rumah sendiri yang dimampui. Kita perlu ada semangat kekitaan di sini. Singapura milik kita untuk kita bangunkan dan banggakan. Bersama-sama kita boleh lakukannya. Untuk capai matlamat ini, kita perlu mengubah beberapa dasar ke atas pendekatan kita. Negara perlu kukuhkan jaringan keselamatan sosial
dan pupuk peluang-peluang lebih adil dan menguntungkan untuk semua rakyat Singapura. Sebagai sebuah masyarakat, kita harus lebih aktif berusaha mengatasi keperluan sosial kita dan bantu satu sama lain. Perubahan dasar ini juga diterapkan dalam usaha untuk tingkatkan masyarakat Melayu Islam. Pemerintah akan tambah usaha untuk perbaiki kehidupan semua rakyat Singapura, khususnya melalui perumahan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Kita mahu baiki kehidupan keluarga susah. Setiap anak harus ada peluang baik untuk mulakan hidup mereka, tidak kira latar belakang mereka. Dasar-dasar ini adalah untuk semua masyarakat, tetapi ada banyak faedah untuk masyarakat Melayu Islam. Dasar-dasar kita ini akan membantu tingkatkan mobiliti sosial masyarakat Melayu dan membolehkan golongan susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat Melayu Islam adalah contoh baik bagaimana sebuah masyarakat yang aktif boleh berjaya mencapai sesuatu. Badan-badan Melayu Islam misalnya sedang giat mengatasi keperluan sosioekonomi masyarakat. Forum Pemimpin Masyarakat atau CLF bekerjasama dengan Badan Melayu Islam untuk melakar program yang efektif. Satu contoh ialah rangkaian keluarga akrab yang bantu keluarga bergaji rendah dan anak-anak mereka untuk majukan diri. Gambar ini menunjukkan para peserta program ini sedang belajar tentang tumbuh-tumbuhan sambil perkukuh ikatan keluarga di Taman Pasir Ris semasa Hari Bumi. Saya galakkan anda supaya gandakan usaha dan manfaatkan sepenuhnya sokongan pemerintah. Capailah hasil maksimum dengan menggunakan CLF dan wadah lain yang ada. Tetapi hati-hati, jangan biarkan persaingan jadi tidak sehat. Dan jangan biarkan semangat aktivisme menimbulkan politik berdasarkan kaum. Saya yakin masyarakat Melayu Islam komited terhadap dasar berbilang kaum dan meritokrasi Singapura. Saya juga galakkan anda tumpukan perhatian kepada banyak perkara yang boleh anda lakukan untuk perbaiki kebajikan masyarakat. Yang penting, kita lakukan yang terbaik untuk atasi sesuatu masalah, bukan bertelagah sama ada masalah itu masalah sesuatu kaum atau masalah nasional. Saya jamin, pemerintah akan sokong sepenuhnya usaha anda dengan sumber-sumber dan kepakaran. Salah satu isu ialah tentang sumbangan pemerintah kepada akaun EduSave murid-murid. Sekarang, akaun dan sumbangan EduSave ini hanya untuk murid-murid di sekolah nasional saja. Ada sebabnya begitu, tetapi ada golongan murid yang berasa terpinggir, termasuk murid-murid di madrasah. Isu ini telah lama tertunggak. Dalam hal ini, para anggota Parlimen Melayu PAP tidak duduk diam. Sejak beberapa tahun lalu, mereka telah kemukakan perkara ini kepada saya. Kami telah semak semula isu ini dan mengambil keputusan untuk mengubahnya. Kami akan meluaskan akaun dan sumbangan EduSave kepada semua murid, tidak kira sama ada di madrasah, di luar negara, atau mendapat didikan di rumah. Ini satu isyarat bahawa kita hargai setiap anak dan akan membantu membina semangat perpaduan yang kukuh di kalangan generasi akan datang. Walaupun pemerintah dan masyarakat akan gandakan usaha, tetapi setiap individu mesti terus berikan yang terbaik.
Sebahagian rakyat Singapura bimbang sama ada kita boleh bertakat di tengah-tengah persaingan yang semakin sengit. Ramai orang Melayu juga berasa begitu. Hari ini memang lebih ramai orang Melayu jadi PME. Tetapi sebahagian besar baru mula bertapak. Pada masa yang sama, masih ramai pekerja Melayu berpendidikan rendah. Mereka bimbang tentang persaingan dari pekerja asing. Tetapi saya yakin kita boleh berjaya. Daripada terus bimbang, lebih baik kita manfaatkan peluang-peluang latihan yang ada. Tingkatkan diri dan hadapi persaingan dengan berani. Inilah semangat juang yang kita mesti tanamkan dalam masyarakat Melayu kita. Sejauh ini, masyarakat Melayu telah mencatat kemajuan ketara. Pendapatan keluarga anda meningkat dan tahap pendidikan semakin baik. Orang Melayu kini cemerlang dalam pelbagai bidang. Hampir setiap hari ada saja kisah kejayaan anak Melayu yang mendapat sorotan di media massa. Misalnya, Dr. Rufaiha Abdul Jalil, Zamil Kajian Kanan di Sekolah Perubatan Yong Lulin di NUS. Beliau telah menjalani kajian postkedoktoran dalam bidang sel tunjang dan biologi vaskular di Sekolah Perubatan Stanford di Amerika. Kini, Rufaiha aktif berbakti kepada masyarakat. Selain berkhidmat sebagai anggota Majlis Tertinggi MUIS, beliau juga gemar merangsang minda kanak-kanak. Rufaiha sering membawa mereka ke makmal dan mengajar mereka cara menggunakan peralatan yang ada. Satu lagi contoh orang Melayu yang berjaya dalam bidang lain ialah seorang tukang pukul. Maksud saya, ahli atau pemukul genderang Muhammad Ridwan Zalani, pemenang anugerah belia Singapura. Beliau telah membawa irama kompang dan rebana Melayu ke persada dunia, termasuk Perancis, Australia, dan Amerika. Saya bertemu Ridwan ketika beliau buat persembahan di suatu jamuan mendaki. Bakatnya menakjubkan. Jadi saya menonton video beliau di YouTube. Sungguh bertenaga dan seronok sekali. Mari kita tonton sedutannya. Ini bukan kembar tiga, tapi inilah persembahan 3 dalam 1 Ridwan. Bagus kan? Rufaiha dan Ridwan berjaya dalam sistem meritokrasi kita dan membuktikan bahawa tiada yang mustahil. Tahniah, teruskan usaha baik anda. Saudara-saudari sekalian, masa depan kita berbeza dari masa lalu. Masyarakat Melayu Islam juga mesti berubah mengikut peredaran masa. Anda telah buktikan anda boleh melakukannya. Dan saya yakin anda boleh terus tingkatkan diri. Orang Melayu mampu buat sumbangan besar kepada masyarakat, ekonomi dan negara kita. Anda berkongsi aspirasi dan kebimbangan rakyat Singapura yang lain. Marilah kita berganding bahu untuk capai matlamat kita bersama. Marilah kita bersatu padu untuk membina suatu Singapura yang jauh lebih baik untuk kita semua. Terima kasih.